أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا kami redha Allah Tuhan kami wabil islami dina Islam cara hidup kami wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah dan kami senang hati percaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna at-taysir 'alaika yasir Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menelusuri kisah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Yang pertamanya kita belajar sirah seperti mana yang saya selalu ulang adalah untuk kita mewujudkan kecintaan kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk terbaik alam adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita belajar dan mempelajari, mengetahui sirah Nabi Muhammad adalah untuk kita mencontohi, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa perlu? Sebab Allah Subhanahu wa taala yang suruh ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita belajar sirah? Selain itu adalah untuk kita mengetahui kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini begitu disayangi oleh Allah sallallahu alaihi wasallam. Kerana iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam markahnya penuh 100%. Ibadahnya penuh 100%. Maksiatnya langsung tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih lagi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui fasa kehidupan Nabi Muhammad di kota Mekah lagi. Fasa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 63 tahun. Selepas 63 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kalau kita nak tanya di manakah Rasulullah duduk? Rasulullah duduk di Mekah dan Madinah. 53 tahun di kota Mekah dan 10 tahun yang terakhir Nabi duduk di Madinah. Dan kita sekarang masih lagi bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Pada pertemuan ataupun siri yang lalu kita dah melihat bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima ujian yang sangat berat. 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara senyap-senyap, secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwahlah secara terbuka. Maknanya Rasulullah memberitahukan tentang Islam ni secara terbuka, di mana pertemuan pertama di Bukit Safa. Nabi Muhammad menyeru seluruh orang Mekah. Masa tu Abu Talib ada, Abu Lahab ada dan semua orang, malah yang sakit pun berhantar wakil ahli keluarga mereka untuk pergi di Bukit Safa untuk tahu apa yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nak bagi tahu. Seawal itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentang
ditentang oleh bapa saudaranya sendiri iaitu Abu Lahab. Dan penentangan ini berterusan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat belum lagi diseksa. Masih lagi dalam fasa di mana orang-orang Islam yang minoriti ketika itu hanya diperangi dengan perang psikologi. Mana apabila Rasulullah berdakwah, mereka akan buat bising, menuduh Nabi dengan macam-macam fitnah, seperti menuduh Nabi ini adalah orang gila, Nabi ini adalah mengeluarkan perkataan-perkataan sihir, lalu membuat mimik muka apabila sahabat ataupun umat Islam lalu di pasar-pasar, mereka akan mengenyit-ngenyitkan mata, menunjuk-nunjuk. Jadi apabila tak nampak semua ni, cara ini berhasil, mana kaum Quraisy ini berjumpa dengan Abu Talib, menawarkan Abu Talib dengan macam-macam, sampailah akhir sekali Abu Talib diberikan kata dua oleh orang Quraisy, sama ada kamu nak suruh anak saudara kamu ini berhenti daripada sebarkan Islam, ataupun kamu Abu Talib kami perangi sekali. Rasulullah dipanggil oleh Abu Talib, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, walaupun diberikan aku matahari dan bulan untuk aku meninggalkan ajaran ini ataupun dakwah ini, tidak sesekali, melainkan aku mati di jalannya ataupun Allah yang menentukan kejayaan agama ini. Lepas tu bila nampak pun macam tu pun tak jadi, Quraisy ni pergi jumpa Nabi, tawarkan Nabi habuan dunia, jadikan Nabi orang yang paling kaya sekali dalam kota Mekah, berikan Nabi mana-mana perempuan yang Nabi nak, Nabi boleh pilih dan mereka akan bagi. Nak tawarkan pangkat pula kepada Nabi, menjadikan Rasulullah ini adalah raja di kota Mekah. Rasulullah tolak tawaran dunia itu masa tu juga. Malah diorang panggil lagi beberapa orang lagi, orang-orang Mekah yang hebat-hebat seperti Walid bin Mughirah dan juga Aswad, pergi jumpa Nabi untuk apa? Untuk bagi tahu macam ni lah Muhammad, kalau semuanya kamu tak nak, kami sembah Allah setahun, kamu sembah berhala setahun. Sampailah dah tak ada makna lagi, dah dia nak cakap lagi, dia kata, Muhammad, kalau macam tu kami sembah Tuhan kamu sehari, kamu sembah berhala sehari. Rasulullah tolak. Sebab apa? Untuk perkara tauhid ni tak ada kompromi. Nabi Muhammad tolak sepenuhnya. Kemudian setelah semua ni tak berjalan, maka Quraisy memulakan serangan fizikal, kekerasan, bermakna mereka mula menyiksa. Mana ketua-ketua kabilah, ada hamba-hamba di kalangan mereka yang memasuki Islam ataupun masuk Islam, mereka akan disiksa. Banyak dah, minggu siri yang lalu kita dah cerita dah tentang keluarga Sumayyah, mana Yasir dan Ammar, apa yang terjadi kepada mereka, Bilal bin Rabah. Kemudian kita boleh tengok lagi sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti Mus'ab bin Umair. Macam-macam lagi kita nampak dalam sahabat, malah di kalangan sahabiyah pun yang perempuan pun turut diseksa. Dan siksaan mereka ini mengarah ke arah kematian, seperti mana syahidnya wanita pertama Islam iaitu Sumayyah. Kemudian kita dah nampak sendiri bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun turut sama diseksa. Diseksa dengan cara apa? Dibaling batu. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam depan diletakkan najis. Kemudian Rasulullah dipijak semasa tengah solat. Kemudian diletakkannya najis ataupun janin unta yang telah busuk dan diletakkan di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat dan sujud di depan Kaabah ketika itu. Kemudian bila melihat situasi yang begitu genting di kota Mekah, ramai orang Islam yang diseksa dengan teruk dan parah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu yang Allah beritahu di dalam Al-Quran, bumi Allah ini luas dan Allah amat menyayangi orang yang bersyukur dan mengetahui kepada siapa yang Allah akan kurniakan nikmat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencadangkan
hijrah pertama umat Islam di mana? Di Habsyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui di Habsyah ada seorang raja Najasyi yang beragama Kristian. Dia ni baik dan seorang raja yang adil terhadap pemerintahannya dan terhadap rakyatnya. Rasulullah arahkan pergi ke situ dahulu. Lalu orang Islam ni pun pergi berhijrah dalam jumlah bawah daripada 20 orang ketika itu. Yang pertama dan kedua pula mereka berhijrah. Kali ini Quraisy membuat sekatan, makna mereka berjaga-jaga. Diorang tak bagi Islam ni keluar daripada Mekah. Sebab apa? Sebab diorang tak nak Islam ni disebarkan di luar. Tapi mereka tak berjaya. Kemudian rombongan kedua pun pergi ke Habsyah. Jadi dalam puluhan orang yang berada di Habsyah ni, hari ini kita nak tengok apa orang Quraisy ni buat. Punyalah dendam terhadap orang Islam ni, sedangkan mereka berhijrah dalam keadaan meninggalkan harta yang ada, meninggalkan rumah mereka, bawa pakaian sehelai sepinggang, hanya pergi untuk menyelamatkan agamanya. Mereka pergi. Quraisy ni dendam, tak puas hati. Apalah sangat, bagilah mereka ni pergi. Tapi mereka mewujudkan lagi satu kumpulan untuk apa? Untuk pergi ke sana, untuk pujuk Raja Najasyi ni untuk kembalikan orang-orang yang berlindung, rakyat-rakyat yang berlindung di Habsyah ketika itu. Okey, InsyaAllah sebelum tu pengarang kitab ini iaitu Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kisah hijrah Habsyah ni, dia telah menyelitkan sebuah kisah di mana mungkin kisah ini berlaku di antara penghijrahan orang-orang Islam ke Habsyah, di mana satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Kaabah. Lalu di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran. Ini adalah mukjizat Rasulullah. Rasulullah secara tiba-tiba baginda membacakan surah An-Najm kepada mereka. Itulah kali pertama orang kafir mendengar bacaan kalam Allah. Sebab apa saya kata pertama kali? Sebab sebelum ini pemimpin-pemimpin Quraisy mengarahkan apabila Muhammad atau orang Islam membaca Quran, tutup telinga, letakkan kapas. Sebab apa? Dia kata sihir. Ini adalah ucapan-ucapan sihir yang mana memisahkan antara keluarga dengan ahli keluarganya. Maknanya ibu dipisahkan dengan ayah, anak dipisahkan dengan mak. Macam itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni difitnah. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surah itu, ramai-ramai mula berkumpul, tak buat apa-apa, seolah-olah mereka terpana dengan bacaan Al-Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita lah, kalau orang tu pertama kali pergi umrah, pergi Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, kita boleh dengar macam-macam bacaan. Syekh Sudais, Syekh Suraim, Syekh Juhani, Syekh Mahir Mu'aikli, Syekh Dosari, Syekh Bandar Balela, di mana bacaan mereka dengan mikrofon yang baik, tak berdengung pun tak bergema, dapat dengar sebutir-sebutir bacaan tu. Itu pun dah cukup mempersonakan kita bila mendengar bacaan Al-Quran daripada syekh-syekh ni yang amat memahami dan juga menghafal Al-Quran. Ini kan pula bacaan Al-Quran itu dibacakan oleh penghulu segala makhluk, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bacaan iman, Rasulullah membacakan surah An-Najm, di mana semua orang kafir musyrikin ketika itu semuanya terpana, sikit-sikit berkumpul di sekitar Kaabah mendengarkan Rasulullah membacakan Al-Quran itu. Mereka tinggalkan segala kesibukan mereka seketika, sehingga masing-masing larut dalam keasyikan mendengar bacaan Al-Quran tersebut. Di benak mereka
tidak terlintas sedikit pun selain bacaan tersebut. Hinggalah tak kala Rasulullah membacakan bahagian-bahagian akhir surah itu yang terdengar begitu bergoncang hati mereka seakan-akan terbang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm sampai ayat yang terakhir, fasjudu lillahi wa'budu, fasjudu lillahi wa'budu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat itu yang bermaksud, maka bersujudlah kamu kepada Allah dan sembahlah dia. Lalu baginda terus sujud dengan sujud tilawah. Ketika itulah semua orang yang berada di situ tak mampu lagi menguasai hatinya, hinggakan mereka pun sama tersungkur sujud. Semua. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ayat Al-Quran itu, fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kamu kepada Allah dan sembahlah dia. Lalu semua orang serentak sujud ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jatuhlah segala yang ada di tangan mereka tatkala mereka merasakan keagungan kalam Allah. Mereka kemudian dikecam. Bila dah habis sujud tu, mereka macam dah tersedar balik, mereka semua kecam. So, orang ni kecam orang tu, orang ni kecam orang ni. Bukankah kita ni melawan Muhammad? Bukankah kita ini membenci Muhammad? Kenapa Muhammad sujud, kita pun turut sujud? Mereka turut memfitnah. Mereka dalam sini, dalam kitab Al-Rahiq Makhtum bagi tahu, mereka turut memfitnah bahawa baginda bersimpati terhadap berhala mereka dengan ucapan penghormatan. Mereka fitnah Nabi. Mereka kata Nabi sujud ni sebab apa? Sebab nak sama-sama menghormati berhala-berhala yang ada dekat situ. Dia fitnah Nabi. Padahal masa tu mereka mendengarkan ayat Al-Quran, yang mana ayat Quran itu Allah kata, bersujudlah kamu kepada Allah, kepadaku. Semua sujud. Lepas tu semua kata, mereka fitnah Nabi. Mereka kata Nabi simpati dengan berhala mereka. Nabi pun ikut sama sujud berhala mereka. Sebab apa? Sekitar Kaabah masa tu ada 360 lebih berhala-berhala dalam, luar dengan atas Kaabah, sekeliling tu. Kemudian kita akan tengok lagi. Selepas tu mereka kata, kami dimusuhi oleh kaum sendiri. Maknanya mereka ni saling mengutuk sesama sendiri. Apa perbuatan yang mereka lakukan tu, perbuatan sujud mereka tu, mereka saling mengutuk. Padahal masa tu Allah Subhanahu Taala memberikan mukjizat kepada Nabi. Mereka semua ikut turut serta mendengar Al-Quran dengan penuh penghayatan, lalu bersujud apabila Rasulullah pun turut bersujud. Kemudian kita nak tengok apa kisah yang seterusnya, iaitu hijrah orang Islam ke Habsyah. Tadi pengarang Syekh Safiur Rahman dia selitkan sedikit kisah berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surah An-Najm. Kemudian semua orang mendengar dengan penuh perhatian, dan bila Rasulullah sujud, semua sujud. Pengarang Syekh Safiur Rahman ni diselitkan kisah tu di dalam kitab dia. Kemudian kita nak tengok muslihat orang Quraisy untuk memulangkan orang Muhajirin Habsyah. Macam sebelum ni kita dah tengok di mana orang Islam 2 kali berjaya berhijrah ke Habsyah untuk menyelamatkan agama, sebab Mekah dah tak selamat dengan penyiksaan, dengan ada yang mati syahid seperti Sumayyah dengan Yasir. Bila nampak perkara ini, Rasulullah arahkan mereka berhijrah. Kumpulan pertama dan kumpulan kedua, yang hampir kesemuanya 83 orang yang pergi berhijrah masa tu. Dan kita nampak Quraisy ni dia tak puas hati. Walaupun 2 kumpulan tu dah lepas berhijrah ke Habsyah, mereka melantik 2 orang pemuda mereka yang cerdik lagi kuat, iaitu Amru bin As dan juga Abdullah bin Abu Rabi'ah. Dua-dua ni wakil yang mereka hantar ni, kedua-duanya akan masuk Islam. Tapi ini kisah sebelum mereka masuk Islam, di mana mereka hantar pemuda yang cerdik dan lagi kuat, Amru bin As.
Amr bin As ni pun bila dia masuk Islam, Rasulullah lantik dia menjadi pemimpin untuk peperangan. Maknanya dia ni menjadi ketua dalam peperangan, Amr bin As ni. Mereka hantar wakil kedua ni, dan sebelum mereka bertolak ke Habsyah, strategi Quraisy ni dia bawa hadiah. Mereka pergi dengan membawa hadiah-hadiah pilihan untuk Raja Najasyi dan para penasihatnya, para menteri-menterinya. Dia bawa barang apa, hadiah apa yang tak ada dekat Habsyah, mereka bawa. Contohnya dia orang bawa beg tangan yang mahal-mahal, jaket yang mahal, barang-barangan yang mewah untuk dihadiahkan kepada Raja Najasyi dan juga menteri-menteri di Habsyah ketika itu. Sebelum menemui Najasyi, mereka berdua menemui para penasihat terlebih dahulu. Maknanya sebelum dah sampai dah dekat Habsyah tu, Amr bin As dengan Abdullah bin Abu Rabi'ah ni, dia tak terus pergi menghadap Sultan, Raja Najasyi. Mereka pergi jumpa dulu menteri-menteri Raja Najasyi. Untuk apa? Mereka untuk sogok dengan duit, sogok dengan harta ataupun hadiah-hadiah yang mereka bawa tadi, semata-mata untuk ambil dulu hati mereka supaya dapat sokongan. Ini taktik orang Quraisy. Mereka rasuah dulu, rasuah. Kemudian mereka berdua mempersembahkan hadiah-hadiah, lalu bermulalah percakapan. Kemudian Raja Najasyi ni diberikan, di mana kedua orang ni diberi peluang untuk menghadap. Ialah dah bagi hadiah kepada pemimpin-pemimpin ataupun menteri-menteri Najasyi ini. Menteri-menteri Najasyi ni bagi peluang, okey, kita aturkan satu pertemuan untuk menghadap Raja Najasyi. Sampai je dekat Raja Najasyi, mereka mempersembahkan hadiah lalu memulakan percakapan. Kita tengok apa yang Amr bin As dengan Abdullah bin Abu Rabi'ah ni cakap. Tuanku, dia sebut tuanku, sesungguhnya orang bodoh telah berlindung di negeri tuanku. Mereka telah meninggalkan agama kaum mereka, tetapi mereka tidak masuk ke dalam agamamu. Sebab apa agamamu? Raja Najasyi dia agama Nasrani. Kerana mereka telah membawa agama yang baru, yang mereka cipta sendiri. Kami tidak mengenali agama itu. Begitu juga tuanku. Maksudnya Islam ni dia kata tuanku pun tak tahu, kami pun tak tahu. Ini adalah agama yang baru. Para pembesar kaum yang terdiri daripada ayah, bapa, saudara dan keluarga mereka mengutus kami untuk mengembalikan mereka ke kaum mereka. Maksudnya dia tuduh orang yang datang ni adalah orang-orang yang bodoh, tak mengikuti agama yang sebenar, malah bukan juga agama daripada kaum Nasrani. Tidak juga daripada kaum Nasrani. Kemudian Raja Najasyi ni dia berasa perlu untuk melakukan penyiasatan atas persoalan tersebut serta mendengar dengan adil daripada kedua-dua belah pihak. Jadi Raja Najasyi ni dia raja yang adil. Dia tak akan dengar sebelah pihak. Raja Najasyi kata perlu untuk aku mendengar wakil daripada orang Islam yang berhijrah datang ke sini, untuk aku dengar pula apa kisah mereka. Jadi orang Islam ini mengutuskan ataupun menjadi wakil ketika itu adalah Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abu Talib ini adalah sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Abu Talib. Anak kepada Abu Talib ini, di mana rupa parasnya dan akhlaknya menyamai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bin Abu Talib inilah yang akan mewakili orang Islam untuk bercakap dengan Raja Najasyi. Kita nak tengok apa yang Ja'far bin Abu Talib ni bagi tahu. Tuanku, kami dahulu adalah kaum jahiliah. Dia kata, tuanku, dulu kami ni orang jahiliah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan pelbagai kekejian,
memutuskan tali persaudaraan serta melakukan kejahatan kepada jiran. Orang yang kuat antara kami akan menindas orang yang lemah. Kami hidup seperti ini hingga Allah mengutuskan kepada kami seorang Rasul daripada bangsa kami sendiri. Kami mengenali keunggulan nasabnya. Nampak? Ja'far bin Abu Talib bagi tahu dulu keadaan dia dan orang Islam sebelum kedatangan Rasulullah menyampaikan Islam. Dulu mereka jahil, buat benda tak bagus, berzina, sampai dekat setiap rumah ada arak. Mereka menindas yang lemah, yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Kemudian datanglah seorang Rasul ini. Kata Ja'far, dia mendakwah kami untuk mentauhidkan dan menyembah Allah sahaja. Dia menyeru kami untuk meninggalkan agama. Dia menyeru kami untuk meninggalkan segala sembahan selain daripada Allah yang berupakan batu dan patung dahulu disembah oleh kami. Kemudian dia memberitahu supaya kami menyambungkan tali persaudaraan, melakukan kebaikan kepada jiran, menghentikan perbuatan dosa dan pertumpahan darah. Dia melarang kami daripada pelbagai tindakan keji dan perkataan dusta. Rasulullah datang Islam, Rasulullah ni bagi tahu semua perkara yang baik. Sembahlah Allah yang satu. Tinggalkan berhala-berhala. Sentiasa berbuat baik, eratkan silaturahim. Itu yang Rasul ini ajar. Kami dimusuhi oleh kaum kami sendiri. Mereka menyeksa kami dan melemparkan pelbagai fitnah. Kemudian Najasyi ni apabila dia dah dengar apa yang Ja'far bin Abu Talib ni bagi tahu, Najasyi ni dia tanya kepada Ja'far, adakah kamu membawa sesuatu yang didakwahkan daripada Allah? Najasyi nak tahu, ada tak apa-apa yang ayat-ayat dakwah ataupun perkataan daripada Tuhan kamu yang perlu aku dengar? Kemudian Ja'far pun membacakan beberapa potongan ayat Al-Quran yang dimulai dengan surah Maryam. Nampak bijak Ja'far bin Abu Talib ni. Dia tahu Najasyi ni mengamalkan ajaran Nasrani yang sebenar, ajaran Nabi Isa yang sebenar, di mana ketika itu dah bermula ajaran Nabi Isa ni, Kristian ini telah diselewengkan, di mana mereka menyatakan Isa itu adalah anak Tuhan. Kemudian dia membaca surah Maryam. Apabila dia membaca surah Maryam, Najasyi ni tahu kisah Maryam, bonda Nabi Isa, yang di mana diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya perempuan yang melahirkan anak tanpa suami. Di zaman ketika ini ramai orang yang mengandung tapi bukan tanpa suami. Tapi sebab apa? Tak kahwin. Maryam ini bonda Nabi Isa, antara penghulu wanita syurga nanti. Maryam bintu Imran ini, yang mana bonda Nabi Isa, anaknya Nabi Isa. Kemudian dia ceritakan perihal Maryam ini di dalam ayat Al-Quran itu, bagi tahu, diperincikan. Lalu ayat pertama kepada Najasyi, subhanallah. Najasyi ni menangis sehingga janggutnya basah. Para pengawal kerajaan yang hadir juga turut menangis hingga kitab-kitab yang mereka bawa basah setelah mendengar bacaan Al-Quran Ja'far. Maknanya kebenaran tu ada. Sesungguhnya kita nak dengar pula apa ucapan balas Najasyi bila Ja'far bin Abu Talib ni membaca Al-Quran dan ayat-ayat daripada surah Al-Maryam. Sesungguhnya ia sama dengan apa yang dahulu dibawa oleh Nabi Isa dan berasal daripada satu sumber yang sama. Dia kata ajaran Nabi mereka ini sama dengan ajaran apa yang Nabi Isa bawa. Sumbernya daripada sumber yang sama. Jadi Amr bin As ni dan rakannya pun tersentak. Amr bin As berkata kepada Abdullah bin Abu Rabi'ah, demi Allah, esok aku akan datang lagi kepadanya untuk menghadap raja, akan aku bagi tahu
hal-hal yang membinasakan orang Islam di sana. Dia nak bagi tahu lagi. Dia kata, last aku nak jumpa. Keesokan harinya, Amru kembali dan berkata kepada Raja Najasyi. Amru ni pergi menghadap balik ke Raja Najasyi ni. Dia bagi tahu, tuanku, tahukah tuanku bahawa mereka ada mengatakan sesuatu yang tidak boleh dianggap remeh tentang Isa anak Maryam? Maka Najasyi kembali mengutuskan seorang untuk menjemput para muhajirin kerana dia akan menyoal mereka. Dipanggil semula. Dia kata, Amr bin As ni kata, tuanku, tahu tak ajaran Islam mereka ni sebenarnya menghina Nabi Isa. Mereka katakan Isa ini bukan anak Tuhan, tapi anak Maryam. Ianya bercanggah dengan ajaran yang ajaran Nasrani. Ajaran daripada agama kamu ini akan membinasakan agama kamu. Ja'far ni, Raja Najasyi ni, pemimpin yang ada, dia panggil sekali lagi wakil daripada orang Islam untuk bertanyakan hal ini. Ja'far menjawab tentang Isa. Kami mengatakan seperti apa yang disampaikan oleh Nabi kami, bahawa dia adalah hamba dan Rasul Allah. Dia tercipta daripada tiupan dan kalimahnya yang dimasukkan ke dalam rahim. Maknanya itu adalah apa yang dikehendakkan oleh Allah ke dalam rahim Maryam yang perawan dan hidup dalam biara. Maksudnya Isa ni sama macam kita. Dia adalah pesuruh Allah, Nabi, bukannya anak kepada Tuhan. Allah meniupkan roh ke dalam rahim Maryam dan menjadikan Maryam ini ibu yang mengandung. Satu-satunya manusia yang diuji, wanita yang diuji mengandung tanpa bapa, tanpa suami. Kemudian Raja Najasyi ni kata apa? Raja Najasyi kata, aku tidak suka memiliki gunung emas sedangkan aku menyakiti kamu. Maksudnya Raja Najasyi kata, aku tak akan memiliki gunung emas kalau aku menyakiti kamu. Raja Najasyi ni dia mengamalkan agama Nasrani yang sebenar. Maksudnya dia mengetahui bahawa sebenarnya Isa ini adalah anak Maryam, bukannya anak Tuhan. Lalu Raja Najasyi ni bagi tahu kepada pengawalnya, kembalikanlah hadiah-hadiah ini kepada dua orang itu. Balik, pulangkan semula hadiah yang mereka bagi daripada Mekah, hantar balik kepada mereka. Dan Amru ni dan Abdullah ni keluar dan beranjak pergi dengan penuh rasa malu lantaran misi mereka ditolak oleh Najasyi, sedangkan mereka tetap tinggal di Habsyah dengan bahagia dan mendapatkan layanan yang baik. Dalam hal ini, maka mereka tinggallah di Habsyah selama yang mereka mahu, sehinggalah satu hari nanti mereka akan berhijrah semula apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan duduk di Madinah membina sebuah negara Islam di Madinah yang dahulunya dikenali dengan Yathrib. Itulah yang dapat kita lihat sedikit sebanyak tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hijrah ke Habsyah dan apa yang orang Quraisy ni buat untuk nak tarik orang Islam ni semua balik semula ke Mekah, tapi dia halang oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi ini dalam kitab-kitab para tabi'in mengatakan Raja Najasyi ni memeluk Islam. Ada dalam kitab-kitab himpunan nama-nama para tabi'in. Raja Najasyi ini ada namanya di dalam itu. Sebab apa? Walaupun dia hidup sezaman dengan Rasulullah, dia tidak melihat Rasulullah, maka dia tidak boleh digelarkan dengan panggilan sahabah. Dia digelarkan dengan panggilan tabi'in. Kemudian Raja Najasyi ini bila dia wafat, berita itu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di Madinah, lalu mereka melaksanakan solat jenazah ghaib. Yang solat jenazah ghaib buat Raja Najasyi yang berada jauh di Habsyah, iaitu Ethiopia yang kita kenal sekarang ini. Wallahu alam, sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, yang lemah
daripada saya sendiri. Wallahu alam. Semoga kita berjumpa lagi dalam siri yang seterusnya mengenai sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.